الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا اللهم افتح علينا أبواب رحمة اللهم افتح علينا أبواب الرزق اللهم افتح علينا أبواب مغفرة اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالقرآن إماما وبالمسلمين والمسلمات إخوانا اللهم فحكنا في الدين وعلمنا تأويل رب زدنا علما وارزقنا فحما اللهم فحكنا في الدين وعلمنا تأويل وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله رب العالمين wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama sallaita ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama barakta ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله رب العالمين segala puji dan pujian untuk Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji dan pujian untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbul Alamin, Rabbus Samawati wal Ard, Rabb yang menciptakan jin dan manusia, Rabb yang menciptakan semua yang ada di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala ini, yang dekat lautan, yang di daratan dan di udara, semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebagai umat Islam, sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah menjadi suatu kemestian dan kewajiban kepada kita untuk beribadah kepada Al-Khaliq, iaitu Maha Pencipta, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala wajib menyembah kepada Al-Khaliq kita, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak lain dan tidak bukan, muslimin dan muslimat, Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan yang pertama jin dan manusia itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surah yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Hanya orang, sesungguhnya orang yang paling mulia, yang ada kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah orang-orang yang nilai takwanya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.
segala salam dan salawat kepada junjungan besar Habibullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala, baginda khatimul anbiya, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang mana ayat ini yang setiap minggu kita dengar kaum muslimin dan juga ada yang didengari oleh kaum musliman. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya sesungguhnya Allah wal malaikatahu, dan para malaikat-malaikatnya, yusalluna 'alan nabi, berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengiktiraf baginda, memberi suatu kedudukan yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, memberikan kemuliaan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apatah lagi kita muslimin dan muslimat. Allah berfirman seterusnya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai hamba-hamba Allah yang beriman kepada Allah. Marilah kita yusallu, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi, kita berselawat kepada junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, kaifa halukum, apa kabar semua? Tuan pengerusi, apa kabar? Tuan Imam, Tuan Bilal, dan suruh ahli jawatan kuasa, pengerusi surau Balik Bukit ada, Balik Buluh, alhamdulillah. Encik ada, terima kasih datang. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan muslimat, apa khabar? Tak dapat dengar, harap semuanya sihat-sihat belaka insya-Allah. Muslimin dan muslimat, sebelum kita masuk ke dalam pengajian kuliah kita pada malam yang penuh barakah ini, suka untuk kita mengingatkan, saya ingatkan diri saya dan diri tuan-tuan semua. Hari ini kita digemparkan dengan wabak penyakit, dengan bermacam-macam penyakit berjangkit, terutamanya coronavirus ini. Anggaplah ujian daripada Allah Subhanahu wa taala ini sebenarnya ada rahmah di dalamnya, ada rahmah di sebaliknya. Kalau dulu kita bebas melakukan segala aktiviti harian kita secara bebas, alhamdulillah dengan adanya PKBB ini kita dapat stop sementara kan, yang mana kita buat maksiat di sisi Allah Subhanahu wa taala, kita terhindar daripada melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Daripada dulu kita berkumpul lelaki dan perempuan dekat mana-mana, hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Anggapkan ini adalah suatu rahmah, ujian kepada hidup kita, ujian kita sebagai hamba Allah yang redha akan segala ujian, segala nikmat, segala musibah yang berlaku. Sebab apa muslimin dan muslimat? Ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah untuk menguji keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menguji nilai takwa kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, untuk menguji hamba-hamba Allah supaya mendekatkan diri kita kepada Al-Khaliq, yakni Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan taqarrub ila Allah taala, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman fi suratul Baqarah fi juz'il awal. Tuan-tuan kalau buka muka surat yang ke-23, ayat yang paling bawah, ayat yang sebelum terakhir, baris yang ke-14, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Wahai orang-orang yang beriman, fadhkuruni, ingat aku, yakni Allah Subhanahu wa taala.
fadhkuruni azkurkum washkuruli, dan bersyukurlah kalian, wala takfurun, dan janganlah jadi orang-orang yang kufur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sambung, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mintalah pertolongan, mintalah bantuan, mintalah semuanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang memberi penyakit adalah Allah, yang menyembuhkan penyakit juga adalah Allah, yang memberi nikmat adalah Allah, yang menarik nikmat juga adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu, mintalah pertolongan daripada Allah dengan cara apa tuan-tuan? Dua cara, iaitu yang pertama dengan sabar. Ya, kita bersabar di atas segala ujian yang Allah berikan kepada kita, yang Allah beri limpahkan kepada kita. Ini semua adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita sabar. Pertama, kita sabar, minta pertolongan daripada Allah dengan sabar. Dan yang kedua dengan solat, bil sabari was salah, dengan solat tuan-tuan. Ya, semakin hari kita diuji, sepatutnya kita semakin kuat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita mendirikan solat berjemaah, semakin kita mendirikan solat-solat sunat yang lainnya, sambil kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi muslimin dan muslimat yang mana bekerja daripada rumah, work from home, yang mana ada anak-anak yang cuti sekolah ini kan, gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Kalau dulu kita tak ada masa untuk berjemaah, hari ini Allah bagi kita peluang untuk berjemaah. Kalau dulu anak-anak kita semua berada dekat asrama, hari ini semua anak-anak kita berada dekat rumah. Jadi kita berjemaah ramai-ramai, insya-Allah peroleh kebaikan, peroleh kebajikan, peroleh rahmah daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya kesimpulan dia tuan-tuan, Allah itu bersama dengan orang-orang yang sabar. Jadi muslimin dan muslimat, ujian ini adalah rahmah. Ujian ini ianya adalah ujian musibah kepada kita. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Daripada Allah dia datang, kepada kita Allah juga kita dikembalikan. Semua dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kita sambung dalam bab yang pertama, bab ibadah. Kalau 2 minggu yang lepas kita membicarakan tentang soal ibadah, soal ketekunan kita beribadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, soal kita mentaati segala perintah Allah dan kita menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ati'ullah, taatlah kita tuan-tuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ati'ur rasul, dan taatlah kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ta'muruna bil ma'ruf, kita membuat segala yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala ma'ruf, perkara yang kebaikan, perkara yang baik-baik kita tolong-tolongan. Wa tanhauna 'anil munkar, kita menjauhkan diri kita, diri ahli keluarga kita, jiran-jiran kita, ahli qarya kita daripada segala perkara yang mungkar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tolong-tolonglah kalian hamba Allah semua di atas 'alal birri wat taqwa, di atas perkara kebaikan dan perkara takwa. Ya, kita tolong-tolong ahli keluarga kita, jiran-jiran kita, ahli qaryah kita, masjid yang mulia ini kita tolong-tolong membangunkan agama Allah Subhanahu wa taala.
wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu. Tuan-tuan, janganlah kita tolong menolong, wa dan la, jangan, ta'awanu tolong menolong, ala di atas perkara ithmi wal udwan, perkara yang keji, perkara yang mungkar, dan perkara yang udwan, bermusuh-musuhan sesama kita. Jadi muslimin dan muslimat, ingat bagaimana kisah hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berhijrah minal Makkahil Mukarramah ilal Madinatil Munawwarah, mempersaudarakan kaum Azraj dan kaum Aus dan Khazraj, Muhajirin dan kaum Ansar, digabungkan menjadi umat Islam yang amat kuat. Begitulah kita sehendak-hendaknya, muslimin dan muslimat rahimakumullah. Muka surat yang ke-12 bab yang pertama. Oleh itu, tugas utama setiap hamba Allah Subhanahu wa taala mengetahui apakah yang dikatakan sebagai niat. Pada minggu-minggu yang lepas kita telah membicarakan soal niat kita, soal lintasan hati kita, soal apakah niat kita menjurus kepada dua perkara, perkara yang kebaikan dan perkara yang jahat. Kalau kita berniat kebaikan, insya-Allah kita akan beroleh manfaat, kita akan beroleh kebaikan. Kalau kita berniat ke arah kejahatan, wa na'udzubillahi min dzalik, muslimin dan muslimat rahimakumullah, ya, kita akan mendapat, kalau ada syurga mesti ada neraka, kalau ada pahala mesti ada dosa, kalau ada malaikat. Siapa yang jaga malaikat belakangan kita, tuan-tuan? Malaikat. Siapa dapat jawab, dapat makanan lebih. Ada makanan sekejap lagi, Tuan Imam, ya? Ada makan sekejap lagi. Ada tuan-tuan yang jangan balik dulu, ya. Ada makan, cukup, ya? Cukup. Siapa jaga malaikat belakangan kita? Malaikat Raqib. Malaikat Raqib yang menulis amalan kebaikan kita. Kalau kita buat amal kebaikan, insya-Allah kita beroleh kebaikan, kita beroleh kejayaan. Kan? Sebaliknya, kalau kita membuat amalan kejahatan, keburukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, Allah membalasnya dengan malaikat apa yang sebelah kiri kita? Malaikat Atid, ya, yang akan menulis segala amalan kejahatan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zalzalah, muka juzuk yang ke-30, pada muka surat yang sebelah kanan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Orang yang berbuat amal kebaikan pasti dibalas, walau sebesar biji zarah sekalipun akan dibalas dengan Allah Subhanahu wa taala khairan yarah. Dan sebaliknya, wa may, dan barang siapa ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang berbuat amal kejahatan, keburukan, pasti akan dibalas walau sebesar biji zarah sekalipun, tuan-tuan. Ya, jadi muslimin dan muslimat, perbanyakkan amalan-amalan soleh kita, perbanyakkan amalan soleh dan solehah kita, perbanyakkan niat kita untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa jua amalan, tuan-tuan? Kita nak makan ke, kita niat kerana Allah Subhanahu wa taala. Kita datang ke masjid tadi, niat kerana Allah Subhanahu wa taala. Kita menuntut ilmu hari ini, sekarang ini, niat kerana Allah Subhanahu wa taala. Yarji'u talibul ilmi wa huwa fi sabilillah hatta yarji'. Barang siapa yang keluar menuntut ilmu, tuan-tuan, Allah balas pahalanya seperti jihad fi sabilillah. Tuan-tuan, hari ini alhamdulillah, niat daripada rumah tadi kan, pakai cantik-cantik, pakai baju Melayu, pakai kain plekat, pakai kopiah, pakai songkok, niat kerana mencari ilmu, niat kerana ingin berjemaah dekat masjid dengan niat untuk mencari ilmu. Sampailah kita pulang sekejap lagi, tuan-tuan, pukul 8.45 kan, pukul 9 kan kita balik, kita mendapat pahala, insya-Allah. Perbanyakkan berdoa, perbanyakkan beristighfar dalam majlis ilmu. Sebab apa, tuan-tuan? Nanti kita akan membicarakan
dalam majlis ilmu ini akan ada para malaikat-malaikat yang menaungi kita ni tuan-tuan, yang membawa doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu di antara waktu yang paling mustajab doa itu tuan-tuan, salah satunya di dalam majlis ilmu. Jadi tuan-tuan yang berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala, mohonlah doa, perbanyakkan beristighfar, banyakkan bersalawat, banyakkan berdoa, insya-Allah. Kita berniat kerana Allah, lillahi taala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Doa apa tu? Doa iftitah yang kita baca di awal solat kita kan, doa iftitah, Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsira wa subhanallah ila akhir doa kan. Inna, ada satu perenggan, inna solati, sesungguhnya solatku ya Allah, wa nusuki, ibadahku yang kita bincangkan sekarang ini, kitab manhaj orang beriman kan, ibadahku, niat ibadah kita, inna solati wa nusuki wa mahyaya, dan hidup kami ya Allah, dan hidup aku ya Allah, wa mamati, dan matiku ya Allah, lillahi rabbil alamin, hanya kerana Engkau saja ya Allah, Rabb sekalian alam. Sebab itu tuan-tuan, perbanyakkan doa, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil Islam. Ya Allah, akhirkanlah hidup kami ini ya Allah dengan husnul khatimah, sebaik-baik pengakhiran. Mati dalam solat, Allahu akbar, mati tengah berzikir, Allahu akbar, Allah, malaikat Israel menarik nyawa kita waktu kita sedang menadah kitab ini ya Allah, Allahu akbar, amin ya rabbal alamin. Waktu malaikat Israel mencabut nyawa kita ketika kita sedang bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahu akbar, subhanallah. Kita banyakkan doa, Allahumma khtim lana bil husnil khatimah, dengan sebaik-baik pengakhiran. Husnil khatimah, husni baik, hasan baik, Datuk Hasan, Datuk yang baik. Kan husni maksudnya baik, husni baik, hasanah baik, kebaikan kan. Bil husnil khatimah, khatam penutup. Ya Allah, tutupkanlah hidup kami dengan husnil khatimah. Ya Allah, Allahumma khtim lana bil iman, ya Allah, matikan kami, tutupkanlah kami dengan keimanan kepada Engkau ya Allah. Mati dalam iman kan, macam cerita P. Ramli, mati dalam, aku mati dalam iman lah kan. Kan kita berdoa kan, mati dalam apa lagi? Allahumma khtim lana bil Islam, ya Allah, matikan aku ketika aku beragama Islam. Allahu akbar. Inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang paling diterima, yang diiktiraf, yang paling diterima di sisi Allah adalah agama Islam. Wa may yartaib ghairal islami dinau falan yuqbala min, barang siapa yang mencari agama lain selain agama Islam, maka mereka bukan daripada golongan-golongan aku. Maknanya mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyakkan berdoa tuan, Allahumma khtim lana bil Islam, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, wala takhtim, wala dan la, janganlah ya Allah, janganlah Engkau, wala takhtim alaina, Engkau matikan, Kau akhirkan hidup kami ini ya Allah, bisu'il khatimah, dengan seburuk-buruk pengakhiran. Wa na'udzubillah. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, setelah memahami hakikat ikhlas kan, kita ikhlas ni tuan-tuan, ini kita bicarakan soal niat dan soal keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas ini tuan-tuan, membuat suatu perkara tanpa mengharapkan ganjaran, tanpa mengharapkan balasan daripada orang lain kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita beribadah
kan? Kita datang ke masjid, kan tuan-tuan, dengan niat mencari keikhlasan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tak ramai sekalipun, kita datang malam-malam, datang seorang-seorang, kita masih lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Keikhlasan ni tuan-tuan, seolah-olah kita ni seperti solat seorang-seorang 1/3 malam, waktu malam kita ngaji Quran seorang-seorang, kita tak dilihat oleh siapa-siapa kecuali dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bermaksud apa? Maksudnya kita hanya mengharapkan keredaan, mengharapkan maghfirah, mengharapkan pahala, mengharapkan ganjaran syurga daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita beribadah seolah-olah kita melihat Allah dan Allah melihat kita. Kita beribadah seolah-olah, ya Allah, besok nak kiamat, ya Allah, kan? Kita memperbanyakkan amalan-amalan kita seolah-olah besok dah tak ada lagi, ya Allah. Jadi hari ini aku nak memperbanyakkan amalan-amalan aku. Aku nak memperbanyakkan sedekah-sedekah jariah aku. Aku nak bantu seramai mana orang yang susah, orang yang memerlukan, kan? Kita nak berdoa banyak-banyak. Sebab apa tuan-tuan? 3 amalan yang tidak akan putus selama-lamanya selepas kita mati. Yang pertama, doa anak-anak yang soleh, tuan-tuan. Kita ni ada mak ayah, kan tuan-tuan? Kita ni ada ibu bapa. Perbanyakkan doa, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunkan dosa orang tuaku, ya Allah. Ya Allah, rahmatilah mereka, ya Allah. Ya Allah, kasihanilah mereka, ya Allah. Ya Allah, jagakan mereka, ya Allah, seperti mana mereka jaga aku waktu aku kecil lagi, ya Allah. Kan? Walaupun ibu bapa kita tak ada, tapi kita ada doa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kedua orang tua kita di alam barzah sana. Yang kedua, sedekahun jariyatun, sedekah jariah, tuan-tuan. Ya, kalau hari Jumaat, kan tuan-tuan, kan, kita solat Jumaat, kan, ada tabung lalu, kan, tabung lalu, kan, ada tabung lalu, kan. Contoh, kalau tak ada pun tabung kiri kanan ada. Kita buka beg duit kita, ada duit purple, duit biru, duit oranye, duit merah, duit hijau, duit biru RM1. Yang mana tuan-tuan nak masuk? Oh, diam. Yang mana tuan-tuan nak masuk? Last kali masuk shilling 5%. Kan? Yang mana kita nak masuk? Nampak? Itu nak nilai keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Allah kata apa? Kau jangan berkira dengan aku, sebab Allah tak pernah berkira dengan kita ni, tuan-tuan. Jadi saya tinggalkan tuan-tuan dengan soalan yang pertama. Duit mana yang nak bawa? Nak masuk dalam tabung masjid. Lagi 2 minggu kita jawab sama-sama. Kalau dah ada jawapan. Kan, jangan jawab sekarang, nanti riak pula, kan? Nanti akan kesian aku masuk RM1 pula, kan. Jangan, tuan-tuan, ya. Jadi tinggalkan soalan kepada tuan-tuan. Balik rumah fikir, bawa kereta, duit mana aku nak masuk ni? Kalau masuk 100 sekarang, 100 warna purple lah. Warna purple, kan? Warna purple 100. Aduh, nak isi minyak macam mana lagi? Nak belanja anak bini kan macam mana balik sekarang? Kalau masuk duit warna hijau, 50 lah. 50 warna apa turquoise, warna apa? Biru-biru sikit, kan? 50 lah, kan? Masuk warna oranye, duit RM20. Warna merah RM10. Warna hijau RM5. Duit biru, warna biru cair, warna RM1. Atau masuk duit warna silver. Duit apa? Duit shilling. Duit shilling warna silver, kan? Ataupun warna emas merah. Terpulanglah, tuan-tuan. Jawab dengan hati kita, jawab dalam iman kita. Ini nak menguji keikhlasan setelah memahami hakikat ikhlas dan berlaku benar dan jujur dalam niat kita. Kan? Kita nak ukur niat ikhlas kita mudah aja.
Cuba kita bangun pagi tuan-tuan, kita solat qiyamul lail pukul 4 pagi, 5 pagi seorang-seorang. Tak ada siapa tengok tuan-tuan, hanya Allah dan para malaikat kita yang tengok kita. Ikhlas tak kita kepada Allah? Ataupun nak digambarkan dengan situasi kita seorang-seorang dekat masjid, atau nak tunggu ramai-ramai seperti ini baru kita nak datang masjid? Allahu Akbar. Soalan kedua tinggalkan kepada tuan-tuan, ya, jawab dengan penuh rasa keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita berpegang pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda fil kitab Arba'in, dalam hadis 40 karangan Imam An-Nawawi, bunyatul islami ala khamsin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa iqamis shalah wa atuz zakah wa hajjul baitullah wa shaumi Ramadan. Terdirinya Islam itu tuan-tuan di atas 5 perkara. Setelah kita syahadah, berpuasa, solat, haji, ya, dan kita mengakui kebesaran Allah sebagai Rabb kita dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pesuruh agama Allah Subhanahu wa taala. Kita nilai keikhlasan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. 2 perkara yang boleh menguji niat keikhlasan kita dan berlaku benar dan jujur dalam niat kita tuan-tuan. Niat kita nak pergi rumah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berjemaah dan mengikuti kuliah pengajian ilmu. Adakah kita benar-benar berjemaah? Adakah kita benar-benar, ya, menuntut ilmu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala? Barulah dia dapat memperbetulkan niatnya dalam setiap amalan-amalan yang dilakukan oleh hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian, yang disayangi semuanya, benarlah kata Allah tuan-tuan, ya, Allah ni tuan-tuan Maha Pemurah, Allah ni Ar-Rahmanur Rahim tuan-tuan, ya. Allah ni bersifat dengan yang maha kaya. Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita ni tuan-tuan. Waktu dulu kita susah tuan-tuan, kan? Waktu dulu kita susah, kita ada masa nak berqiyamul lail. Waktu dulu kita susah, kita tak ada kerja dan sebagainya, kita boleh baca Al-Quran. Kita ada masa untuk datang ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi bila Allah berikan kebahagiaan kepada kita, Allah berikan sedikit harta kepada kita, Allah berikan sedikit kekayaan kepada kita, kita mula lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mula lupa daripada mana harta itu kita datang. Kita mula lupa kebahagiaan itu datang daripada siapa, kan? Kita mulalah, jom pergi ke masjid, minta maaf lah ustaz, hari ini sibuk sikit. Jom kita pergi dengar kuliah ilmu, minta maaf ustaz, hari ini saya ada konvoi berbasikal. Konvoi berbasikal. Tak apa, alhamdulillah, buat benda baik tak apa, kan? Tapi yang mana baik kita dahulukan dulu. Jom kita pergi kuliah agama dekat Masjid Sa'ad bin Ibnu Waqqas. Minta maaf ustaz, hari ini saya dah janji nak shopping dengan orang rumah saya. Nampak? Kita cuba membandingkan amalan keduniaan kita dengan amalan ukhrawi kita. Yang mana kita lebih memberatkan amalan? Sama ada amalan dunia ataupun amalan ukhrawi yang menjamin kebahagiaan fid dunya wal akhirah, yang menjamin kebahagiaan kita, timbangan al-mizan kita, yang memberatkan timbangan al-mizan, yakni timbangan amalan-amalan kita muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kalau pergi shopping ada masa, kenapa untuk Allah kita tidak ada masa? Kalau untuk dunia kita ada masa, muslimin dan muslimat, kenapa ingin membaca Al-Quran kita tidak ada masa? Sebab itu muslimin dan muslimat, ujian yang Allah berikan kepada kita hari ini semata-mata hanya satu tujuan, untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tubna ilallah wa raja'na ilallah wa nadimna ala ma fa'alna. Tubna ilallah, kita bertaubat kepada Engkau ya Allah.
kita bertaubat di atas segala perbuatan maksiat kita. Wa raja'na ila Allah, raja'na daripada fi'il raja'a, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dulu lupa ni tuan-tuan, kita ni dulu terbanyak tersasar, banyak menyimpang, banyak belok kiri belok kanan, atas bawah. Hari ini kita sidina siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan-jalan Kau yang lurus ya Allah. Jalan-jalan yang mana? Siratal ladzina an'amta alaihim, orang-orang ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Jalan-jalan yang orang Kau beri petunjuk ya Allah, orang-orang jalan-jalan yang orang-orang Kau redai ya Allah, dan bukannya jalan-jalan orang-orang yang Kau sesatkan ya Allah. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Wa raja'na ila Allah, kita kembali kepada Allah. Kita ni nak berniat, nak keikhlasan kita kepada Allah. Dalam kitab ini merujukkan kepada kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada siapa? Al-Quran dan As-Sunnah. Kembali, taraktu fikum amrayni lan tadillu ma in tamassaktum bihima, kitaballah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Telah nak aku tinggalkan kepada umat aku dua perkara, amrayni lan tadillu, kamu tidak akan sesat, lan tadillu ma in tamassaktum bihima, selagi mana kamu berpegang kepada dua perkara ini, iaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Kita berpegang kepada Al-Quran. Hari ini tuan-tuan, kita banyak sangat masa kan. Hari ini muslimin dan muslimat, anak-anak yang dihormati sekalian, hari ini anak-anak kita banyak masa dekat rumah. Banyak apa? Main game kan? Banyak main game kan? Minta maaf lah tuan-tuan kan, saya pun sama kadang-kadang banyak main game kan. Kita pergi sana pergi sini, tapi untuk Al-Quran kan, buka Al-Quran 2-3 minit, bismillah, aduh ayah boring lah ya, boring pula kan. Allah ya tak, Allah satu surah je, nampak sampai minta satu surah je ya, penat lah ya. Oh penat, tapi kita main game sampai 2-3 jam tak ada masalah tuan-tuan. Sampai bateri handphone, bateri komputer kita habis pun tak apa tuan-tuan. Sampai kredit kita habis melanggan game pun tak ada masalah tuan-tuan. Tetapi untuk Allah, ini yang Allah kata dalam kitab ini, muslimin dan muslimat rahimak, inilah yang Allah katakan tuan-tuan yang dihormati sekalian, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kita terlampau banyak berkira dengan Allah, muslimin dan muslimat. Hari ini pun Allah hantar tenteranya, hambanya, iaitu virus yang kita tak nampak sampai hari ini kan, menyerang kepada bukan saja kita, satu dunia Allah serang. Sebab apa? Kita berkira sangat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dihormati, Allah tak minta kita 24 jam tuan-tuan. Allah tak minta kita 20 jam tuan-tuan, tapi Allah cukup minta kepada kita 5 kali waktu solat kita jaga, niatkan kerana Allah dan ikhlaskan kerana Allah, lillahi rabbil alamin, lillahi ta'ala. Kan kita baca niat kita, nak usalli fardam isya'i 4 rakaat ma'muman lillahi ta'ala. Semua ibadah kita lillahi ta'ala kan, kita niat kerana Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah minta kita 5 waktu tuan-tuan untuk kita luangkan masa dengan Allah. Kita selalu berchatting, berwhatsapp, Instagram, berfacebook dengan kawan-kawan kita, satu hari hampir berpuluh-puluh jam. Tapi dengan Allah, Allah minta kita chatting dengan dia 5 kali je tuan-tuan satu hari. Subuh minta 10 minit, Zuhur minta 10 minit, Asar, Maghrib, Isyak semua 10 minit. Satu hari tak sampai 1 jam tuan-tuan, Allah minta dengan kita. Allah minta dengan kita, sepatutnya kita kena beri kepada Allah. Sebab kita yang Allah kata, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Kita sebagai hamba Allah, makhluk yang dijadikan oleh Allah, kita wajib menyembah, memberi ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi muslimin dan muslimat rahimakumullah, benarlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Baqarah juz awal pada lembaran yang sebelah kiri. Allah kata apa? Wa aqimus salata wa atuz zakah wa inna aqimus salah wa atuz zakah wa innaha lakabiratun. Tuan-tuan,
Allah dah kata dah dalam Al-Quran, wa innaha lakabiratun, sesungguhnya solat itu amat berat tuan-tuan. Lakabir, kabir ni berat, susah. Kabiratun, berat tuan-tuan untuk kita tunaikan. Illa, kecuali kepada alal khashi'in, hanya kepada orang-orang yang khusyuk tuan-tuan, orang-orang yang hati dia dah terpikat hati dia dengan masjid ni tuan-tuan. Orang-orang yang kalau dia tak datang masjid ni macam ganja ambil dadah apa kan, macam masjid ni dadah untuk dia lah, contoh, minta maaf tuan-tuan macam tu lah gayanya. Macam masjid ni kalau tak pergi tuan-tuan, Allah tak sempurna hidup dia kan. Kalau dia tak berjemaah dekat masjid, rasa dia, ya Allah tak sempurna hidup aku ini hari ni ya Allah. Dia rasa sampai macam tu kerinduan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang bermaksud, dan janganlah engkau usir orang-orang yang beribadat dan berdoa kepada Tuhan mereka pada waktu pagi dan pada waktu petang, sedang mereka mengkehendaki keredaan Allah semata-mata. Muslimin dan muslimat rahimakumullah kan, kita ni tuan-tuan nak beribadah kepada Allah ni tuan-tuan kan, kita jangan ni apa, janganlah halangkan tuan-tuan kan. Sebab apa? Kita mengharapkan keredaan Allah. Maksud sedang mereka menghendaki keredaan Allah semata-mata adalah membawa maksud mereka mempunyai niat mencari keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi muslimin dan muslimat, marilah hari ini Allah dah tegur kita ni tuan-tuan, Allah dah jentik hati kita ni tuan-tuan. Sebab Allah berfirman yang bermaksud semua kerosakan yang berlaku di atas muka bumi Allah, di lautan, di daratan dan di angkasa, semua berpunca daripada tangan-tangan manusia. Sebab tu Allah berfirman, wala tufsidu fil ard, dan janganlah kita ni tuan-tuan, wa dan la, jangan tufsidu daripada fasada. Fasada ni rosak, kerosakan berlaku di atas muka bumi Allah. Janganlah kita membuat kerosakan yang melibatkan melibatkan agama kita, yang melibatkan sahsiah kita, iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya berpesan untuk diri saya tuan-tuan dan diri tuan-tuan semua, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini tuan-tuan, ramai antara kita yang lalai tuan-tuan, termasuk diri saya juga tuan-tuan. Ramai yang berbuat maksiat tuan-tuan, termasuk diri saya juga tuan-tuan. Hari ini hiburan merata-rata ni tuan-tuan kan, hiburan banyak sangat dekat sekeliling kita ni kan tuan-tuan. Hiburan situ, hiburan sini, nyanyi sana, nyanyi sini. Sepatutnya muslimin dan muslimat kita memperbanyakkan berzikrullah, kita memperbanyakkan amalan membaca Al-Quran, memperbanyakkan taqarrub ilallah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tidak menuding kepada siapa-siapa, tapi muslimin dan muslimat rahimakumullah, dalam waktu-waktu yang genting seperti ini, macam budak nak ambil exam lah tuan-tuan. Macam kita ni tuan-tuan, orang rumah kita nak bersalin kan tuan-tuan kan, waktu tu kita, ya Allah, berzikir banyak-banyak, istighfar, banyakkan baca doa, banyakkan Fatihah, banyakkan selawat atas Nabi. Macam itulah kita ni tuan-tuan kan. Kita dah nampak kecelakaan dekat depan, orang aksiden dekat depan, wa na'udzubillah. Contoh, kita bawa kereta, orang depan aksiden, kita nampak daripada jauh orang dah aksiden, tapi kita bawa juga laju, apa akan berlaku pada kita? Kita akan hentam orang yang aksiden tu kan. Macam inilah tuan-tuan, kita dah nampak azab Allah di depan mata kita. Saudara kita, jiran kita, hari ini Melaka banyak kes dah positif COVID-19 kan. Kita dah banyak tahu di sekeliling kita ni ada orang yang dijangkiti dan sebagainya. Kita sebagai ambil langkah jaga-jaga kan. Kita pakai mask, pakai sanitizer dan sebagainya kan. Jangan kita pakai mask tapi tudung kita tak pakai. Ini yang kadang-kadang kita silap ni tuan-tuan. Saya berpesan untuk diri saya dan diri tuan-tuan kan, kita sibuk pakai mask tapi kita tak tutup aurat. Contoh saja ya. Contoh yang muslimat yang berada di belakang sana. Saya berpesan untuk diri saya, ahli keluarga saya dan diri tuan-tuan semua.
Kan? Kita nak jaga virus supaya tak masuk dalam badan kita. Tapi atas kepala kita ni tak pakai tudung ni, dah berapa lama tak pakai tudung, azab Allah sedang menanti kita di akhirat nanti. Allahu Akbar. Kan? Sebab apa? Azab Allah kita tak pernah nampak ni tuan-tuan. Azab Allah kita tak pernah nampak. Kan? Macam tu juga kita muslimin dan muslimat. Dosa, pahala dosa kita tak nampak. Kan? Pahala dan dosa kita tak nampak. Sebab itu kita berani buat dosa, kita banyak buat pahala. Sebab kita tak nampak kebaikan Allah dan kemurkaan Allah. Hari ini kita dah nampak depan mata kita. Kan? Hari ini Allah dah memperlihatkan kekuasaannya di langit. Allah beri gempa bumi kepada kita. Allah beri halilintar petir kepada kita. Di lautan Allah beri tsunami kepada kita. Allah beri macam-macam ujian daripada lautan. Di daratan Allah buat gempa bumi, Allah buat banjir kilat. Allah berikan semua tentera-tenteranya untuk kita. Untuk kita beringat tuan-tuan. Untuk kita fazakir. Fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan kepada semua orang tuan-tuan. Sebab hanya orang yang mukmin saja. Fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Hanya orang-orang mukmin yang beriman saja tuan-tuan akan mengambil manfaat daripada semua tazkirah, semua peringatan-peringatan Allah, semua peringatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, katanya, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini hadis pertama. Kalau tuan-tuan beli buku hadis Arba'in, hadis 40 karangan Imam An-Nawawi, pada muka yang kedua, inilah hadis yang pertama yang dibicarakan, iaitu hadis daripada Ibnu Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, kan, tentang niat dan ikhlas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau tuan-tuan buka mushaf seterusnya, dekat belakang situ selepas penerangan dia, hadis yang kedua dalam kitab Arba'in hadis 40 Imam An-Nawawi, dia kata apa? Iman, ikhlas dan iman, amal dan ihsan. Kan? Yang mana malaikat Jibril menyerupai sebagai seorang hamba Allah berbentuk manusia, lalu mengajarkan, lalu ingin bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang tiga perkara: iman, amal dan ihsan. Ya Rasulullah, akhbarni anil iman, ya akhbirni anil Islam, iman wal ihsan. Dan Rasulullah ceritakan. Itu hadis nombor 2. Hadis pertama yang kita baca sekarang ini, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kana hijratu lillahi wa rasuli fa hijratu lillahi wa rasuli wa man kana hijratu lidunya awin yusibuha awim ra'atin yatazawwajuha fa hijratu ila ma hajara ilaihi. Hadis pertama yang dibicarakan pada hari ini berkenaan dengan hadis daripada Umar Al-Khattab. Tuan-tuan yang dihormati sekalian, innamal a'malu binniyat. Tuan-tuan, setiap amalan kita tu tuan-tuan mesti dilakukan dengan niat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan? Kalau kita nak pergi mencuri, contohnya nak curi sipar Tok Imam lah hari Jumaat, Tok Imam pakai sipar mahal sikit, kan? Tok pengurusi pakai kasut mahal sikit. Oh, dia dah aim lama dah sipar tuan pengurusi dan kita. Wah, aku nak curi lah. Dia tahu, tiba-tiba kena tangkap. Minta maaf tuan, saya tak ada niat pun nak curi. Tak ada niat nak curi. Yang kau ambil tu bukan niat. Kan? Setiap amal perbuatan kita dengan niat. Engkau dah rancang semua benda tu, tak kata tak ada niat. Jadi mana datang amalan selepas niat itu, iaitu perbuatan mencuri itu, kan? Oh, tak ada niat pun saya nak curi duit masjid ni. Kan? Dia tahu duit masjid ni banyak, kan? Oh, dia nak curi, wah, nauzubillah, tu tak maaf. Dia nak curi, contohnya kan, nak pecah tabung masjid. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan setiap amal perbuatan yang diniatkan itu akan diberikan ganjaran pahala atau ganjaran dosa bergantung kepada niat dia. Kan? Faman kana hijratu lillahi wa rasulihi fajatu ilallahi wa rasulihi. Tuan-tuan, kalau kita sikit lagi masa kan Tuan Imam, boleh
Tuan Pengurusi sikit lagi masa insya-Allah. Sampai pukul 9 boleh? Pukul 10 boleh? Tak boleh. Dia nak makan lagi macam mana? Ini bungkus je kan? Kena bungkus saja. Kan? Ada makanan bungkus. Makan ada makan. Dapat makan. Jangan balik dulu. Hadis yang membicarakan tentang kalau kita berhijrah, faman kanat hijratuhu lillahi wa rasuli, barang siapa yang berhijrah kepada Allah dan kepada Rasulullah, fahijratu lillahi wa rasuli, dia akan dapat pahala hijrah kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man kanat hijratuhu lid-dunya, barang siapa yang berhijrah kepada dunia, iaitu yang ingin diperolehnya, atau awimra'atin yatazawwajuha, atau wanita yang ingin dikahwininya. Tuan-tuan, hadis ni dia punya sebab, keterangan hadis ni, kisah dia begini. Waktu Rasulullah SAW dulu nak berhijrah daripada kota Mekah ke kota Madinah, ada seorang yang ikut dia. Dia hijrah bukan sebab Allah, kan? Dia hijrah bukan sebab Rasulullah, tapi dia hijrah sebab awek dia tengah tunggu dekat kota Madinah, kan? Dia niat sebab nak kahwin dengan seorang perempuan dekat sanalah. Sebab tu dia digelar Ummul Qis, kan? Orang yang berhijrah kepada perempuan itu digelar Ummul Qis, kan? Nama orang tu lah, kan? Sebab dia hijrah sebab nak kahwin dengan perempuan dia, dengan awek dia lah, kan? Dia berhijrah sebab nak kahwin dengan bakal isteri dia. Hijrahnya itu adalah berdasarkan kepada niat yang dilakukannya itu. Maksudnya dia dapat tak niat berhijrah kepada Allah? Tak dapat. Dia dapat tak niat hijrah kepada Rasulullah? Tak dapat. Tapi dia dapat tak niat dia sebab nak kahwin? Dapat. Sebab itu niat dia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Daripada Abu Musa radhiyallahu anhu, katanya, yang bermaksud seorang lelaki menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apa pandangan tuan tentang lelaki yang berperang dengan penuh keberanian?" Pertama, ya, orang yang berperang dengan penuh keberanian, dia betul-betul nak berperang ni, golongan pertama. Ini seorang lelaki, rajulun, menjumpa Rasulullah. Dia tanya, "Ya Rasulullah, apa pandangan Rasulullah tentang orang ni?" Pertama, orang yang berperang sebab dia betul-betul dengan berani. Yang kedua, berperang di atas semangat jahiliah dia. Orang jahiliah kan suka perang, tuan-tuan, kan? Orang dulu suka perang, kan? Orang berperang, salah sikit putus kepala, salah sikit bunuh, salah sikit tanam anak hidup-hidup. Itu perangai orang Arab jahiliah. Jadi kita jangan berperang, tuan-tuan, jangan gaduh-gaduh, kan? Sebab perangai sama macam orang Arab jahiliah. Jangan kita berperang lah, kan? Pertama, sebab keberanian. Kedua, semangat jahiliah. Dan ketiga, berperang dengan tujuan menunjuk-nunjuk kepada orang. Mana satukah peperangan tersebut berada di jalan Allah? Fa'ayyu ya Rasulullah zalika fi sabilillah. Apakah, yang mana satukah golongan itu yang berada zalika fi sabilillah ya Rasulullah? Fa'ayyu zalika fi sabilillah. Nabi, orang tu kata pada Nabi, yang mana satu yang berperang dengan Allah, berperang kerana Allah Subhanahu wa taala. Lalu sabda Nabi, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qatala litakuna kalimatullah." Barang siapa yang berperang, man qatala, berperang, litakuna kalimatullah, yang menjadikan kalimah Allah Subhanahu wa taala berada di tempat yang tinggi. Kalimatullah hiyal ulya, di tempat yang tinggi. Fahuwa fi sabilillah, maka orang itu telah berjuang, telah berjihad di jalan Allah dan mendapat pahala jihad, pahala syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ringkasnya, tuan-tuan, hadis ini menerangkan kepada kita akan 3 golongan. Orang-orang yang buat satu amalan sebab dia memang suka benda tu,
kan? Dia suka datang masjid, dia suka dengar kuliah ilmu, kan? Dia suka bersedekah, dia suka bantu anak yatim, dia suka bantu jiran-jiran yang susah, dia suka membantu ahli qaryah dia. Sebab dia suka. Sebab dia dah biasa buat benda tu. Itu memang amalan dia daripada dulu sampai ke hari ni. Itu memang dia. Siapa yang sedekah makanan hari ni? Oh, itu tuan imam kita. Siapa yang sedekah makanan? Itu tuan pengurusi kita. Memang dia suka bersedekah. Pertama, itu niat dia. Pertama, golongan pertama. Golongan kedua, dia buat suatu benda tu sebab dia ikut orang. Kan? Dia buat sebab amalan orang-orang. Oh, orang buat ni, jom kita buat, kan? Golongan ketiga, dia ini yang kita tak nak ni tuan-tuan. Yang Allah larang pada kita ni tuan-tuan. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang pada kita, buat suatu amalan sebab riak, sebab ingin menunjuk-nunjuk kepada orang, sebab ingin orang nak nama dia dan sebagainya, kan? Ini lalu Nabi kata apa? Siapa yang berperang pada kalimah Allah, kan? Siapa yang faqala Rasulullah SAW, man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang betul-betul niat dia kerana ingin mencari keredaan Allah dan keampunan Allah serta keikhlasan daripada Allah Subhanahu wa taala, orang itulah yang berada di tempat dia. Orang itu yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah muslimin dan muslimat yang saya kasih sekalian, sampai di situ saja ya kuliah pengajian kita pada hari ini, muka surat yang ke-14. Mari kita buat sama-sama pengajaran daripada kuliah kita pada hari ini. Yang pertama tuan-tuan, ibadat kita, semua amalan kita tuan-tuan, hatta kita pakai baju, kita makan, kita tidur, kita mandi, kita masuk tandas, kita pakai slipper, kita tengok muka kita dekat cermin, kita bawa kereta, kita bawa motor, semuanya niatkan kepada lillahi rabbil alamin. Tuan-tuan baca doa, kan? Masuk tandas ada doa, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'is. Nak makan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar, bismillahi wa ala barakatillah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nak masuk rumah, kejap lagi balik karang, ketuk pintu, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru buka pintu. Masuk rumah pun kena baca doa tuan-tuan. Sebab dekat pintu rumah kita ada seekor jin, seekor syaitan yang sedang tunggu kita balik untuk menghancurkan rumah tangga kita. Syaitan Jasim nama dia. Tak saya Jasim. Dia tunggu kat pintu. Sebab tu kena baca doa. Nak masuk tandas pun baca doa. Nak bawa kereta, bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan pun tahu doa dia, kan? Subhanallazi sahhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Itu kan ayat Quran, kan tuan-tuan? Jadikan doa tuan-tuan, insya-Allah. Yang kedua, pengajaran kita yang kedua, tuan-tuan yang dihormati sekalian, semua niat kita mestilah kepada kebaikan. Janganlah niat kita untuk burukkan orang. Janganlah niat kita ni tuan-tuan nak jatuhkan orang. Janganlah niat kita ni tuan-tuan untuk suka tengok pergaduhan je. Suka tengok orang bergaduh, suka tengok laki bini bergaduh, suka tengok jiran kita bergaduh, suka tengok orang berpecah belah, suka tengok orang hidup dalam kemiskinan. Allahu akbar wa na'udzubillah. Kita tukar hidup kita, twist hidup kita kepada orang yang suka kepada kedamaian, kepada keamanan, kepada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian pada tali Allah, pada Al-Quran, pada sunnah, pada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Wala tafarraqu, dan janganlah kita berpecah belah tuan-tuan. Allah kata dalam ayat Al-Quran, kan? Yang ketiga, muslimin dan muslimat, ya, hadis tadi menerangkan kepada kita tentang niat kita.
Pilihlah tuan-tuan, pilih jalan mana kita nak ikut. Jalan yang pertama, orang yang berperang memang betul dia suka buat benda tu. Itu memang amalan dia, bersedekah, solat berjemaah, baca Quran, qiyamul lail. Itu memang amalan dia. Teruskan, alhamdulillah. Pertama. Golongan kedua, dia buat sebab ikut orang. Kan, sebab perbuatan Arab jahiliah, dia ikut orang je. Kan? Yang ketiga tuan-tuan, dia buat amalan kebaikan itu sebab nak tunjuk-tunjuk, sebab riak kepada Allah Subhanahu, kepada manusia kan, nak tunjuk. Muslimin dan muslimat, saya tinggalkan soalan itu. Golongan mana yang tuan-tuan nak pilih? Golongan pertama, golongan kedua, golongan ketiga. Allahu Akbar, insya-Allah. Wa ilal liqa wa ma'assalamah. Sehingga kita bertemu lagi. Kita jaga Allah, Allah jaga kita, muslimin dan muslimat. Jagalah perintah Allah, insya-Allah Allah akan memberi perlindungan kepada kita. Yang mana sakit, Allah berikan kesembuhan kepada mereka. Yang mana berhajat kepada Allah, Allah makbulkan doa-doa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Yang mana berada dalam kesempitan, Allah luaskan segala rezeki-rezeki dia. Amin ya rabbal alamin. Yang mana hidup dalam keadaan susah, Allah berikan kenikmatan kepada dia. Amin ya rabbal alamin. Yang mana mempunyai kesulitan hidup, Allah permudahkan semua abwabur rizq, pintu-pintu rezeki untuk dia. Amin ya rabbal alamin. Yang mana terkena jangkitan virus, penyakit-penyakit, Allah jugalah sebaik-baik pemberi penawar kepada dia, pemberi kesembuhan kepada dia. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa samiun 'alim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahyana bil iman, Allahumma ahyana bil Islam, Allahumma ahyana bil iman wa amisna bil iman wa amisna bil Islam wa adkhilna جنة معليما. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان وفي كل زمن يا الله، وخصوصا في ملكة يا الله، وفي ماليزيا يا الله، وفي كل مكان وفي كل زمن يا الله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Taqabbalallahu minna minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr wa ilal liqa wa ma'as salamah. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.